Apakah itu teknologi? Teknologi merangkumi satu perspektif yang luas, di mana teknologi dikaitkan dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan pembangunan, penggunaan alatan jentera yang berorientasikan untuk memudahkan urusan manusia dalam menjalani kehidupan seharian. Kita boleh lihat bahwa teknologi telah diimplementasikan di seantero dunia. Walaupun demikian, kita tidak dapat menafikan bahwa teknologi juga dapat memberi kesan yang buruk kepada kesehatan mental manusia jika teknologi digunakan secara tidak terkawal. Oleh itu, dalam video ini kami akan membahas tentang bagaimanakah teknologi memberi kesan kepada kesehatan mental manusia. Ingatlah, kita perlu sediakan payung sebelum hujan, kerana mencegah lebih baik daripada mengobati. Seperti mana yang dapat kita lihat, teknologi telah pun membangun dengan pesat seiring dengan waktu. Terlebih lagi dalam bidang ekonomi, terdapat banyak pembaharuan teknologi yang telah digunakan. Sebagai contoh, kedai pintar atau lebih dikenali sebagai Smart Store telah pun berkembang luas di Malaysia. Smart Store adalah salah satu teknologi yang dapat memiliki banyak manfaat kepada pemilik syarikat. Antara salah satu sebab kenapa teknologi ini mendapat perhatian terhadap pemilik kedai kerana mereka tidak memerlukan pekerja untuk mengawal transaksi barangan jualan dan menjaga keselamatan bagi kedai mereka. Kita dapat lihat kecanggihan teknologi ini dapat memberikan impak yang positif. Namun, dari perspektif yang lain, kemajuan teknologi seperti inilah yang dapat menjejaskan sebilangan masyarakat. Hal ini kerana jika teknologi telah mengambil sebilangan banyak pekerjaan manusia, peluang pekerjaan hanyalah sedikit. Ini akan mengakibatkan lebih ramai lagi manusia yang akan mengalami penyakit mental seperti depression, stres, dan anxiety yang sekaligus dapat menjuruskan diri kepada aktiviti pembunuhan diri. Oleh itu, kita perlulah sentiasa mengikuti arus perkembangan dengan membekali diri tentang ilmu informasi dan teknologi agar kita dapat memperoleh pekerjaan yang bersesuaian pada masa hadapan. Terusnya, pembuli cyber. Perbuatan buli cyber ini merupakan perbuatan berulang dengan tujuan untuk menakutkan, mendatangkan kemarahan dan memalukan seseorang menggunakan kemudahan komunikasi iaitu teknologi seperti teks, chatting, email, laman web sosial, telefon bimbit dan permainan internet. Gejala buli cyber ini mempunyai kesan segera dan meluas memandangkan serangan pembuli boleh berlaku selama 24 jam sehari dengan kapasiti yang luas. Hal ini berbeza dengan buli secara tradisional yang dilakukan secara bersemuka. Buli cyber juga menyebabkan kebimbangan yang unik kerana ia mempunyai sifat yang berterusan, di mana penggunaan teknologi membolehkan komunikasi berlangsung selama 24 jam. Hal ini menyebabkan pembulian ini boleh berlaku tanpa henti dan mengakibatkan kesukaran kepada mangsa buli untuk mendapatkan perlindungan. Antara kesan buli cyber kepada mangsa dapat dibahagikan kepada kesan emosi, fizikal dan mental. Contohnya termasuklah depresi, kemurungan, perbuatan melukakan dan mencederakan diri sendiri sehingga akhirnya jika tidak dibendung akan mengakibatkan bunuh diri. Cara mencegah buli cyber, pihak ibu bapa dan sekolah perlu melangkah untuk mencegah buli cyber. Sekolah dan kolej harus mempunyai dasar anti-buli yang aktif. Sekiranya kes seperti itu dijumpai, pihak sekolah harus meminta kaunseling melalui ahli terapi. Anda harus sedar bahawa mangsa dan pembuli memerlukan kaunseling. Kecurian identiti berlaku apabila seseorang mencuri maklumat dan menggunakannya tanpa kebenaran untuk sebarang tujuan.
Di ruang cyber, terdapat beberapa jenis modus operandi yang digunakan oleh penjenayah untuk mendapatkan maklumat peribadi. Salah satunya adalah gunakan teknik kejuruteraan sosial melalui telefon. Apa yang mereka boleh lakukan dengan identiti yang telah berjaya dicuri? Penjenayah boleh mengosongkan akaun bank dan kad kredit mangsa dan mengambil wang tersebut. Lalu, bagaimana untuk mencegah perkara ini daripada berlaku? Terdapat banyak kaedah untuk mencegah daripada menjadi mangsa kecurian identiti. Antaranya, lindungi data dan maklumat peribadi. Rahsiakan kata laluan anda. Jangan terlebih kongsi dalam laman web sosial media dan gunakan sambungan Wi-Fi dengan bijak. Jangan lakukan transaksi keuangan di persekitaran yang tidak terkawal seperti di kafe cyber atau di free Wi-Fi hotspot. Sedar atau tidak, teknologi telah memberi kesan yang besar kepada mental manusia. Sindiket dalam talian atau penipuan atas talian adalah punca penyebab mental manusia ini terganggu. Ya kerana masyarakat memiliki tahap kesedaran yang rendah dan terlalu mudah percaya menyebabkan ramai individu, terutamanya wanita, menjadi mangsa penipuan dalam talian. Penipuan atas talian adalah sebuah jenayah yang menipu masyarakat untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri dengan menggunakan pelbagai teknik menipu. Sebagai contoh, jenayah penipuan atas talian yang popular berlaku dalam Malaysia adalah penipuan love scam atau dikenali penipuan cinta yang menjadi tren peningkatan pada tahun 2019, 2020 dan juga 2001 yang memiliki kes yang tertinggi dilaporkan. Dan pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial dari Bukit Aman iaitu Dato' Zainuddin Yaakob melaporkan pada tahun 2019 hingga Mac 2021 sebanyak 2,251 operasi yang dilaksanakan dan daripada jumlah itu seramai 2,826 orang berjaya ditahan. Beliau juga turut menasihatkan untuk berwaspada dan jangan mudah percaya orang-orang daripada media sosial atau alam maya, terutamanya yang kononnya berasal dari luar negara. Terus juga, penyebaran berita bohong atau palsu adalah punca penyebab mental manusia juga terganggu. Di era kini, penyebaran berita palsu meningkat ketika negara bergelut menangani wabak COVID-19. Kebimbangan dan ketakutan masyarakat mengenai risiko COVID-19 adalah normal. Namun, apa yang tidak patut berlaku ialah wujudnya ketakutan psikologi atau psychological fear yang ekstrem dan tidak seimbang. Ketakutan psikologi diakibatkan gabungan faktor emosi dan pelbagai maklumat palsu menambahkan lagi kebimbangan. Sebagai contoh, punca yang berlaku adalah masyarakat mempercayai berita yang tidak sahih dan tidak tahu bagaimana hendak menyaring maklumat yang benar dan juga terlalu terburu-buru dalam menerima dan menyebarkan maklumat. Oleh itu, masyarakat dinasihatkan jangan benarkan ketakutan mempengaruhi pembuatan keputusan dan berfikirlah secara rasional kerana ketakutan psikologi lebih berbahaya berbanding serangan wabak COVID-19 itu sendiri. Teknologi menjejaskan kesihatan mental manusia dari permainan video. Permainan video ialah sumber hiburan yang dapat membantu menenangkan fikiran selepas menempuh hari yang penuh dengan tekanan. Antara contoh-contoh permainan video ialah PUBG, Mobile Legends, Dota dan lain-lain. Seorang aktivis sosial yang terkenal pernah menyatakan bahawa permainan video yang menjadi kegilaan remaja kini telah mempengaruhi kehidupan seharian mereka tanpa disedari. Permainan video dan remaja tidak dapat dipisahkan ibarat isi dengan kuku. Persoalannya, apakah kesan-kesan sekiranya hal ini tidak dibendung? Salah satu natijah permainan video yang tidak terkawal terhadap remaja adalah menjejaskan kesihatan mereka dan waktu tidur mereka akan terganggu kerana perembasan hormon yang merangsang mengantuk iaitu hormon melatonin terbantut akibat mata terdedah kepada cahaya daripada alat permainan video. Sebagai remaja, kita haruslah mengawal diri daripada terlalu bermain permainan video dengan mengisi waktu dengan perkara yang berfaedah dan mengamalkan waktu tidur serta makan yang teratur. Sekarang, saya akan menerangkan isi yang seterusnya, iaitu ketagihan pornografi. Apakah itu pornografi?
Pornografi merupakan satu perbuatan menonton atau melihat bahan pornografi secara melampau dan kerap, sehingga perbuatan tersebut sukar untuk ditinggalkan oleh mereka yang terlibat. Antara faktor yang menyebabkan masyarakat ketagi dengan pornografi ialah perkembangan teknologi. Walaupun perkembangan teknologi amatlah penting bagi kemajuan sesuatu negara, namun penggunaan teknologi yang tidak terkawal turut membawa kesan terhadap kehidupan manusia. Dapat dilihat dari segi tingkah laku kanak-kanak dan remaja yang mudah terpengaruh dengan apa yang dilihat, terutamanya melalui rancangan-rancangan yang memaparkan unsur ganas dan tidak moral seperti bahan-bahan lucah, sehingga menyebabkan jiwa mereka menjadi keras dan kasar yang akhirnya menyebabkan berlakunya masalah ketika berinteraksi dalam kehidupan kerana mereka tidak dapat membezakan antara dunia realiti dengan dunia fantasi. Cara-cara untuk mengatasi hal ini adalah ibu bapa seharusnya memberikan didikan agama yang cukup kepada anak-anak sejak dari kecil lagi. Ketagihan penggunaan media sosial adalah suatu perkara yang tidak asing lagi untuk para penggunanya. Keseronokan dan keunikan media sosial itu sendiri memupuk ketagihan dalam individu pengguna. Pengguna yang tidak dapat mengawal situasi ini akan mendapat kesan yang buruk seterusnya menjejaskan keharmonian dalam kehidupan. Ketagihan adalah suatu isu yang sangat berat kerana penyakit ini bukan seperti sakit kronik yang lain. Media sosial menjadi medium hiburan dalam kehidupan segolong pengguna. Agama Islam sangat menekankan aspek hiburan dalam kehidupan dan menyarankan agar individu terbabit mengamalkan panduan bagi mengatasi masalah ketagihan. Ketagihan penggunaan media sosial dalam kalangan remaja berlaku kerana tidak mendapat perhatian yang baik daripada keluarga. Situasi ini sering berlaku di mana ibu dan bapa keluar bekerja sehingga tiada masa bersama anak-anak demi menampung keluarga. Maka, anak-anak terutamanya golongan remaja akan menghabiskan masa di media sosial. Tambahan pula golongan remaja yang tersepit dalam masalah rumah tangga antara ibu dan bapa mereka pastinya mencari dunia lain seperti media sosial untuk keluar daripada tekanan hidup mereka. Hal ini demikian kerana justru ibu dan bapa sebenarnya berperanan besar dalam memastikan anak-anak tidak ketagi terhadap perkara-perkara yang tidak berfaedah. Di zaman yang penuh dengan dugaan dan cabaran, perhatian dan kasih sayang daripada ibu dan bapa adalah mustahak dalam membentuk anak-anak yang baik. Izharnya, golongan remaja memerlukan perhatian yang sama banyak walaupun mereka telah beranjak umurnya daripada kanak-kanak kerana cabaran yang mereka lalui menjadi lebih sukar. Secara tuntasnya, kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi bukanlah salah satu tiket untuk bebas melakukan apa-apa saja dalam laman media sosial. Oleh itu, semua pihak haruslah mengambil tanggungjawab untuk mengurangkan impak negatif yang dialami oleh remaja. Pada masa yang sama, semua pihak perlu bersama-sama kerajaan menyumbang tenaga dan bahu-membahu untuk menyelesaikan masalah yang masih membelenggu negara. Sikap menunding jari dan menyalahkan orang lain hendaklah dihentikan demi mencari titik penyelesaian bagi mengatasi kelemahan dan keburukan yang dibawa oleh teknologi maklumat. Sesungguhnya, kemajuan teknologi maklumat ini haruslah dikawal dan dipantau agar kita mendapat menikmati kebaikan daripada kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi.